شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kesempatan dan peluang pada kita untuk kita mendiskusikan pengetahuan di dalam agama kita. Pada malam ini, tajuk yang diketengahkan untuk kita mendiskusinya ialah hikmah perkahwinan tanpa zuriat. Hikmah perkahwinan tanpa zuriat. Yang dianjurkan oleh suami isteri Encik Azni Daud dan Puan Irmawati Mak Said. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan kelancaran dua suami isteri ini untuk urusan IVF. Moga-moga Allah kurniakan zuriat buat mereka, insya-Allah, dan dibahagiakan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak ataupun zuriat ialah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang disebut oleh para alim ulama, al-auladu ni'matun la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak ialah nikmat. Tidak mengetahui nikmat anak-anak melainkan siapa yang kehilangan anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun bukan Allah ambil nyawa mereka, tapi cukup dengan berjauhan ibu bapa dengan anak-anak, sudah cukup untuk merasakan di hati ibu bapa betapa nikmatnya anak-anak.
Jadi tak dapat kita sangkalkan lagi betapa kewujudan anak-anak ialah nikmat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita pun telah berbahas panjang tentang kelebihan zuriat dan anak-anak yang baik dalam sesebuah mahligai rumah tangga. Pada malam ini kita memfokuskan terhadap insan-insan yang Allah berikan mereka ujian tidak memiliki zuriat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah menjadikan kehidupan ini ialah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup di alam dunia ini sebab Allah nak uji di kalangan kita siapa yang paling baik amalan dia. Dan nikmat dan nasib yang kita tempuh di dunia ini tidak sama, mengikut hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada orang yang memiliki harta yang sangat banyak, tetapi mereka tidak ada anak. Di sana ada orang yang Tuhan bagi anak ramai, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak ramai, harta tak ada. Ini dipanggil keadilan Allah. Anak ramai, harta tak ada. Harta banyak, anak tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan bagi anak ramai, harta banyak, dan hak tu tak banyak. Harta pun ada, anak pun ada, tak ramai. Banyak orang yang harta banyak, anak tak ada. Anak ramai, harta tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah ujian-ujian yang Allah tentukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita kena redha ketentuan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada orang yang Tuhan bagi atas muka dunia ni lebih lagi nikmat dia. Isterinya isteri yang salihah, anaknya anak-anak yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah tangganya selesa, kenderaannya sempurna. Jadi orang yang memiliki keempat-empat ni hampir-hampir tak ramai. Tu lagi sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu lagi sikit. Jadi kita tak boleh kata pasal apa dia macam tu, pasal apa aku macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada pertikaian terhadap semua kerja buat Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi ketentuan kehidupan kepada kita begini sesuai dengan kita. Sesuai. Ada orang dapat suami yang tampan, ada orang dapat isteri yang cantik. Orang pun kata, macam buat pinang di belah dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang suami dia pada kita tampan, tengok isteri dia biasa aja. Sama juga sebaliknya pun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Isterinya cantik, suaminya biasa saja. Jadi subhanallah, ni semua permainan takdir. Ikut suka Tuhan. Saya pernah cerita ada orang yang masuk syurga sebab dia kata subhanallah, alhamdulillah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab isteri dia cantik rupawan, sementara suami dia huduh piang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bertemu je tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Si suami saat tengok isteri dia, alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Si isteri saat tengok suami dia, subhanallah. Sebab puluh sangat. Nak tidur malam, salat selamat, tengok-tengok bini, alhamdulillah. Bini tengok langgar lelaki, subhanallah. Duduk tengah makan nasi, langgut tengok bini, alhamdulillah. Bini langgut tengok suami dia pula, subhanallah. Masuk syurga sebab alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Salat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala, tak sama antara seseorang dan seseorang. Suami isteri, amboi, sama padan. Tengok-tengok dapat anak tak padan. Patutnya anak sama padan dengan mak ayah, tengok-tengok anak tak padan. Ada tak jumpa? Contoh anak-anak sindrom Down contohnya. Ataupun macam-macam lah. Kadang-kadang apa ni, yang rabit sikit ni kan, kadang-kadang subing. Kenapa Tuhan buat macam tu? Ada hikmah dia. Mungkin macam ni, depa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dapat anak yang serba sempurna, depa lagi sombong. Mak pun dah comel dah, ayah pun dah tampan kacak. Jadi kalau lepas dapat anak yang sempurna, lepas lagi sombong. Tuhan tahan, dia cover supaya lepas faham erti permainan takdir. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad, anak ni walaupun hampa tengok tak sempurna, tapi berguna untuk hampa hari depan. Salah Sayyidina Muhammad. Mak ayah saya dapat adik saya yang ketiga, Pak Lambi. Pak Lambi sampailah, mak mana? Baling. Sebab waktu Covid tu dibawa ke hospital Baling dua-dua orang, sampailah tak tahu mak mati. Salah Sayyidina Muhammad. Mak mana? Baling. Hospital Baling, sampailah hospital Baling. Waktu dapat ni sedihlah mak ayah. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas daripada kami dah keluar habis mengaji, semua mengaji luar, tinggal Pak Lambi di rumah, baru mak syukur, alhamdulillah, ni rupanya takdir Allah. Kalau tidak tinggal kita dua lah di rumah ni, tidak solat dengan Pak Lang ni. Tu dia panggil takdir. Kadang-kadang anak yang tak sempurna pada rupa parah ya, tapi otak cerdik kadang-kadang, sampai boleh masuk universiti. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Hari ini tak ada masalah. Dia boleh buat apa? Buat pembedahan, operation. Mungkin pada pandangan orang biasa tak sempurna masalah Sayyidina Muhammad, tapi selepas daripada anak yang sempurna, hak lain-lain tu pakat bekerja belakang. Hak ni balik jaga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak ni sangat berhati mulia. Jadi Allah mempermainkan takdirnya untuk akhirnya kita balik pada dia juga. Begitulah orang yang cacat pun. Orang cacat pasal apa? Tak sempurna Allah bagi dia anggota. Kata ulama, kalau sempurna anggota dia, galibnya anak ataupun orang yang cacat ni dia pungui. Tak ada pungui. Backing. Taklah jahat. Dia backing. Dia cengih. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tangan dia cukup, dia kena tumbuk orang lah. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dengan sebab kecacatan Tuhan bagi kat dia, dia tak melampau. Faham tak? Jadi dia tak lebih. Jadi elok sama elok ya. Itu pada sesuai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu itu sesuai dan tepat. Begitulah orang yang tak ada anak juga. Tadi ada dua lelaki bini main rumah, minta saya tahnikkan anak dia. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi tengok si mak dan ayah tu, segi saya tanya, ni anak sulung ke? Dia kata anak sulung. Segi tengok mak ayah,
macam bukan dalam lengkungan 20-an tapi lebih daripada 30-an. Rupa-rupanya sungguh mereka baru dapat anak selepas 11 tahun berkahwin. Ni Tuhan kerja buat dia. Salah Sayyidina Muhammad. Ada pula orang main rumah satu hari tadi juga. Salah Sayyidina Muhammad. Main rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya tanya, berdua saja. Tak bawa anak, tak ada anak ke Ustaz? Salah Sayyidina Muhammad. Kahwin dah lebih daripada 10 tahun tak dapat anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dengan takdir pelbagai. Dan orang dia kata bukan tak pernah dapat anak Ustaz, dapat. Tapi isteri dia gugur. Salah Sayyidina Muhammad. Tu saya bagi amalan dah dapat anak. Siapa-siapa yang tak dapat anak, kami pernah dapat ijazah untuk dapat anak. Dalam buku tu ada tak tahu? Tak dapat anak. Jadi buka search dalam internet masalah senama Bismillah 6. Bismillah 6 ni dia ada dalam buku Lam'atul Awrad. Jadi mudahnya tekan dalam internet, dalam Google Bismillah 6. Salah Muhammad. Bismillah 6 ni amalkan pada setiap malam Jumaat bayang hajat. Tapi yang nak amalkan tu isteri. Salah sana. Yang nak amalkan tu isteri. Malam Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bayang maghrib, lepas bayang maghrib, bayang sunat maghrib, lepas tu sembahyang sunat hajat. Biasa saja, rakaat pertama baca qul ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Habis daripada bagi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis daripada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Masalah Sayyidina Muhammad. Buka handset, baca Bismillah 6 itu sebanyak 21 kali. Sampai tang fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, ulang lagi. Sampai 21 kali. Habis daripada baca dah cukup 21 kali. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Angkat tangan macam tu. Lepas turun. Lepas tu sapu di perut. Buat setiap malam Jumaat. Dan banyak juga alhamdulillah orang-orang yang tak dapat anak, saya ijazahkan amalan tu dapat anak. Alhamdulillah. Ada satu orang tu mai, Ustaz, Salah Sayyidina Muhammad, dia baca, dia dapat amalan ni sebelum PKP. Mai jumpa saya pula, bawa anak lah. Ni Ustaz, sebelum PKP hari tu Ustaz, masya-Allah. Banyak juga. Ada juga orang yang kita bagi masalah Sayyidina Muhammad tak dapat juga. Jadi kita hanya berusaha, tapi yang memberinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bagi orang yang tak dapat anak, apa hikmah? Ni dipanggil tajuk malam ini. Apa ataupun hikmah perkahwinan tanpa zuriat? Allahumma salli ala sayyidina. Kalau bercakap tentang hikmah banyak. Yang pertama, mungkin kalau dia dapat anak, nanti anak tu akan derhaka pada dia. Jadi Allah Ta'ala tak bagi anak. Hang dia dapat, kalau hang dapat anak, anak hang derhaka kat hang itu. Begitu macam Nabi Allah Khidir alaihissalam membunuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang budak. Sebab budak ni kalau dia besar sudah derhaka pada mak bapak dia. Jadi ni Allah Ta'ala dia buat semua ada hikmah dia. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Tuhan nak bagi dia selalu merintih kat Tuhan.
Ya Allah, bagilah aku anak, bagilah aku anak, bagilah aku anak. Jadi Tuhan bagi ujian kat dia supaya dia selalu berdoa. Mungkin dia akan berdoa sampai ke hujung usia dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia teringin sangat dapat anak, sebab dia tengok orang dukung anak. Ya, Tuhan nak bagi dia rasa betapa masalah Sayyidina Muhammad besarnya ataupun betapa nikmatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang anak. Tapi adakah orang yang tak ada anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia hilang kelebihan memiliki anak? Tidak. Kalau dia faham Allah itu maha berkuasa dan maha luas rahmat dia. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh cari anak angkat. Anak angkat maksud saya, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan carilah anak-anak yatim ke, anak-anak asnaf ke. Mai di tahfiz tanya, di sini ada anak yatim? Di sini ada anak-anak asnaf? Kalau ada, tuan-tuan jadikan dia anak angkat. Salah Sayyidina Muhammad. Bincang dengan pihak sekolah, salah Sayyidina Muhammad, daripada tak ada siapa dah budak ni. Nak balik pun tak ada rumah, mak ayah tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi anak ini dibela, disupport dan disponsor, jadikan dia seperti anak sendiri. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau mereka ada keluarga tak balik rumah pun, jadi yuran dia semua saya tanggung, sampai dia alim, sampai jadi ulama, jadi huffaz, jadi hafiz. Tuan-tuan, dapat tak pahala seperti mana anak kita sendiri? Dapat. Jadi Allah ni maha luas rahmat dia. Allahumma salli ala sayyidina, supaya kita tak terlepas sesuatu kelebihan, tapi kita tetap ada kelebihan dengan kita melakukan kerana tujuan kita betul, kerana tujuan kita betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadikan sesuatu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak sia-sia, tapi semua ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketentuan yang terbaik yang Allah janji pada kita. Dalam suratul Baqarah, Allah ada sebut satu ayat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu benci akan suatu perkara, sedangkan benda itu baik bagi kamu, kata Allah. Dan mungkin kamu suka satu perkara, sedangkan perkara itu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui, yang tak tahu hanya kamu. Ayat ni dia turun dalam peristiwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berlaku pada Rasulullah, sehingga menimbulkan berlaku perang Badar. Masalah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW nak pergi tahan rombongan kafilah dagang daripada yang baru balik daripada Syam, nak balik ke Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Nabi nak tahan rombongan tu, Nabi nak rampas harta rampasan tu. Nabi nak tu, sebab selepas para sahabat Nabi berpindah ke Madinah, di rumah mereka tinggal, mereka ambil harta-harta yang ditinggalkan, mereka jadi modal, mereka berniaga. Jadi Nabi dan para sahabat, masalah Sayyidina Muhammad, nak pergi ambil harta tu, sebab harta tu ada harta kita. Tapi Allah tak mahu tu. Abu Sufyan dapat meloloskan diri dan sampai dengan selamat ke Mekah. Sampai di Mekah, dia cerita, kata Rasulullah dan para sahabat nak tangkap dan tawan mereka, nak rampai harta rampasan. Abu Jahal di Mekah rasa marah, dia kata, jom kita pergi lawan, jom kita pergi perang.
Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertembunglah Rasulullah dan tentera musyrikin Quraisy. Nabi nak hak sikit, tapi Tuhan nak bertembung hak besar. Pasal apa? Sebab kalau menang dengan hak besar, berarti tentulah permulaan berdiri kuasa besar Islam. Kalau taruhan yang kecil, tak ada makna apa. Tu turun ayat. Mungkin kamu suka, mungkin kamu tak suka perang tu, tapi itulah terbaik untuk kamu. Jadi ayat ni kemudian jadi umum kepada semua peristiwa yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin kita tak mau sesuatu tu, tapi sesuatu itulah yang baik untuk kita. Mungkin kita suka sesuatu tu, tapi sesuatu itu tak sesuai untuk kita. Dan Allah kata, wallahu ya'lamu, Allah itu maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, yang tak tahu kamu. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia dapat anak, dia tak hargai anak. Anak-anak ni dia amanah. Tetapi bila mana mak ayah tak bagi pendidikan yang sesuai untuk agama, sesuai pendidikan agama pada anak-anak, maka anak-anak akan terbiar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila anak-anak terbiar, maka kesannya akan balik pada diri mak ayah sendiri. Allah sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan bagi orang yang tak ada anak ni, ataupun dapat anak lambat, untuk dia tengok hak berlaku dalam masyarakat. Allah sayyidina Muhammad. Sehingga zaman ni banyak dah mak ayah telah hantar anak ke tahfiz ke pondok-pondok. Salah sayyidina Muhammad. Dan sangat takut anak-anak membesar dalam situasi masyarakat sekeliling. Waktu saya mengajar di sebuah sekolah dulu, jadi warden asrama, mak ayah ni yang duduk di Kuala Lumpur tu, masalah Sayyidina Muhammad, hantar anak mengaji di Kedah ni. Bila anak balik cuti sangat risau, takut anak-anak duduk di kota-kota besar. Ustaz, awak cuti sangat, awak cuti lama sangat Ustaz, nak hantar anak main sekolah dah. Sebab hantar di sekolah, hantar di madrasah, madrasah ini seumpama kubu. Selagi mana duduk dalam sekolah, duduk madrasah, selamat insya-Allah. Tapi dia kelak sikit lah, dia akan disambang oleh serigala. Banyak kejahatan duduk di sekeliling yang akan merosakkan dia. Selagi mana lepas ni duduk di sini, lepas selamat insya-Allah. Selagi mana duduk hadir bayar jemaah, lepas akan selamat. Jadi alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, maka mak ayah, saya pun mak ayah juga. Jadi anak-anak duduk di madrasah, duduk tahfiz, setiap malam ke tidur malam kita rasa senang. Sebab kita rasa lepas selamat duduk di tahfiz lepas, lepas selamat duduk di madrasah lepas, mereka selamat duduk di pondok lepas. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan jadi kita tak ada kerusingan, anak-anakku nak dia apa ni, tak ada. Kita selamat. Selagi mana duduk dalam kubu, kita akan selamat. Tuhan tak bagi anak sebab Tuhan bagi masa yang panjang untuk hang. Esok kalau hang dapat anak, masalah sinamat, jadi hang buatlah anak hang macam ni, macam ni. Hang dah tengok anak orang kan? Ni hikmah yang Tuhan buat kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, masalah sayyidina Muhammad. Dan sebab itu saya sebut tadi, anak-anak nikmat. Kita takkan tahu nikmat anak-anak melainkan kalau kita kehilangan anak-anak. Cukup kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di zaman dia panggil jahiliah moden ni, bila mana ibu bapa tidak hantar anak-anak ke sekolah agama. Tak hantar sekolah agama masa. Hantar sekolah agama, hantar tahfiz pun belum tentu selamat lagi sebenarnya, kalau tak disertai, diiringi dengan doa mak dan ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mak ayah ni jangan menghantar macam tu ya. Doa kena iring. Ya Allah, bagilah anak-anakku jadi anak-anak yang soleh, solehah, ulama, lagi cerdik. Doa tu jangan tinggal. Mak ayah ni yang pertama agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ilmu, yang ketiga akal. Saya dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah
spesifik tu. Agama, soleh dan solehah. Ilmu, bagi jadi ulama. Akal, ya Allah bagilah anakku cerdik. Kalau dah 3 perkara ni, mereka akan jadi orang yang baik, orang yang soleh. Jadi minta mak ayah ni, jangan dia kata, doa lah ustaz, tak jadi juga. Sebenarnya tak betul. Berdoa tanpa henti. Kalau dia tak berubah hari ni, dia akan berubah pada hari akan datang. Cuba tengok Mak Datuk Ali Syukri berdoa. Kan? Mak ni mulut dia masih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lain habis lah. Awi pun habis kata lah dekat Datuk Ali Syukri. Ala Sayyidina Muhammad. Orang nak dia artis ni, nak dia penyanyi ni, dia ada suara dia. Suara dia bukan baik pun, tapi nak menyanyi juga. Hang tu dia jutawan. Dia sesuai, ada harta. Menyanyi tak sesuai. Awi pun kata janganlah kotorkan apa dia panggil? Industri muzik ni. Dia ada orang dia. Janganlah mengotorkan industri muzik ni dengan macam itulah kata Awi. Saya baca tengok juga, ikuti perkembangan Salah Sayyidina Muhammad. Tak jadi, siapa kata apa semua tak jadi. Tapi mak doa, mak kata jadi. Berubah. Menangis. Itu hebatnya seorang ibu. Yang kita haraplah supaya masalah saya taufik dan hidayah kepada Datuk Ali Syukri berpanjangan. Buatlah benda baik yang menguntungkan masyarakat, menguntungkan orang ramai, bukan merosakkan orang ramai. Kalau 2 juta orang tengok hak kita buat tak baik, jenuh dapat. Kita mayang tak banyak, ibadah tak banyak, jahat mai semua. Hak lepas tiru, depa tu tiru tu. Tengoklah orang tu tiru, orang ni tiru. Dapat kata apa? Dapat kita buat jahat. Jadi subhanallah, masalah Sahabat ni buat jadi orang boleh tiru baik pula. Datuk Ali Syukri buat benda baik yang orang boleh tiru pula. Tukar sikit lah. Ya subhanallah, masalah Sahabat tu hebatnya seorang ibu. Dan saya tengok satu orang ada duit lah, iaitu CEO SR Asia, sabun Dozi. Tuan-tuan belilah sabun Dozi tu. RM1, tuan-tuan beli sabun Dozi, masalah senama RM1 dapat dekat Pondok Darsa. Alhamdulillah, masalah senama Muhammad. Jadi kita dah dapat, saya setuju untuk jadi pengurusi SR Asia ni sebab saya kagum dengan CEO dia, Salah Sayyidina Muhammad. Datuk Syukri ni, ni Datuk Syukri. Datuk Syukri ni, Salah Sayyidina Muhammad, hebat dia. Sebelum dia mai kilang, dia mai pejabat, dia akan pi kat mak dulu. Pi kat mak tu 45 minit. Kuala Lumpur. Pi urus mak, apa semua, masalah Sayyidina Muhammad. Apa semua, barulah dia pi ke kilang. Belaga di antara mesyuarat dan mak. Batai mesyuarat mak. Tu yang SR Asia ni, pencapaian yang dicapai hari ini masalah Sayyidina Muhammad. Sepatutnya dia capai hari ini selepas 4 tahun. Tapi dia capai setahun saja. Pada saya, satu ya, sebab dia jaga mak dia. Allah SWT. Sebab dia jaga mak dia. Dan alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad, begitulah, semua orang jaga mak, dia akan selamat. Jadi saya harap Datuk Ali Syukri jagalah mak sementara mereka masih ada. Jadi semua kita ni, yang siapa ada mak, jagalah mak, jagalah ayah. Ada satu orang tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia kalau nak buat keputusan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam board director dia, ayah mesti ada. Ayah ni bukan pandai orang putih pun, tapi tak juga paperwork tu atas meja. Salah Sayyidina Muhammad.
Bila mesyuarat final, semua dah okey, ya semua, dia balik pada ayah. Macam mana ayah? Apa dia kata? Bolehlah. Boleh ayah? InsyaAllah. Itulah jadi khitam keputusan mesyuarat ayah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka dalam kehidupan ini, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang tak dapat anak lagi tapi masih ada ayah, masalah Sayyidina Muhammad, masih ada ibu, jadi doa mustajab masih ada. Masalah Sayyidina Muhammad masih ada. Tak ada lah ustaz, mak mati dah. Mak mati dah. Ayah mati juga. Mak mentua? Tak ada ustaz. Pak mentua? Mati dah ustaz. Nikah lain. Sallallahu alaihi wasallam. Nikah lain, dapat pak mentua baru, mak mentua baru, sambung doa mustajab. Allah Subhanahu Muhammad. Setuju tak dengan saya? Ustazah geleng, saya pun ikut ustazah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka subhanallah, maka kita doakan insya-Allah urusan penaja kita ni masalah sayyidina Muhammad Allah mudahkan insya-Allah. Dan jangan putus asa. Selagi mana ada usaha boleh kita buat masalah sayyidina Muhammad secara saintifik, buat. Selagi mana doa masih boleh kita masih boleh kita berdoa, doa. Jangan kita kata Tuhan nak bagi ke. Jangan sama sekali. Kalau kita kata macam tu, kita takkan dapat. Di hati kita masalah Sayyidina Muhammad mesti ada. InsyaAllah Tuhan boleh bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, maka usahalah berterusan sehingga berjaya. Salah Sayyidina Muhammad. Kalaupun Tuhan tak bagi di dunia ni, kita dapat pahala doa. Kalau Tuhan nak bagi, dia boleh bagi, tapi mungkin lambat sikit. Tapi janganlah berhenti berdoa. Dah 40 tahun dah, tak dapat anak dah kot. Misi-misi pun, doktor-doktor pun nasihat, jangan beranak lepas 40. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok di Mesir, orang Arab Mesir ni lepas menikah, bukan menikah 20-an, 30-an. Duduk pergi Mekah tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tengok ayah patut tak orang dah, tapi rupa-rupanya anak. Pasal bini lepa tu 40 duduk menikah, duduk bernikah. 40 duduk dapat anak lagi. Sebab orang Arab ni nak menikah tak mudah macam kita. Nak menikah, rumah kena ada, kereta kena ada, semua kena cukup. Jadi akhirnya mereka dapat himpun semua tu lepas mereka dah berumur. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok Rasulullah kahwin dengan Sayyidina Khadijah umur 40 tahun. Semua anak-anak Nabi yang 6 orang daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Salah Sayyidina Muhammad umur 40 tahun duk anak ni. Faham tak? Jadi sebenarnya jangan kita terkeliru dengan momokkan tertentu. Jadi semuanya duduk pada Allah. Selagi mana boleh beranak, beranaklah. Masalah Sayyidina Muhammad, jangan takut. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, sehinggalah Tuhan kata, stop lah, cukup lah, tak dapat anak dah, tak ada dah anak hang, cukup lah. Jadi selagi mana kita boleh melahirkan anak-anak dan zuriat, maka ikutlah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah mudarat, kata doktor, kalau tambah anak mudarat, jadi dinasihatkan cukuplah zakat ni, kecuali. Tapi kalau tak ada isu yang berbangkit, jadi lahirkanlah anak dan syukurilah terhadap nikmat Tuhan bagi anak demi anak. Sebab di sana ada orang nak anak, masalah Sayyidina Muhammad, tapi Tuhan tak bagi anak. Saya ingat setakat tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan berfaedah dan berguna untuk renungan kita semua, insya-Allah. Dan semua orang yang masih belum kahwin, masalah Sayyidina Muhammad, jadi bacalah doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagi orang yang dah pun kahwin, baca doa ni. Jangan kahwin baru baca, tak kahwin baca dah masalah Sayyidina Muhammad, supaya
Allah bagi rezeki pada semua yang masih belum kahwin, nanti dapat berkahwin dan dapat melahirkan zuriat. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kadang-kadang masa kena ambil awal sikit. Sebab banyak orang kahwin, soalan Sayyidina Muhammad tak dapat anak lagi. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak dapat anak lagi. Jadi insya-Allah dengan berkat doa Al-Quran tu, kahwin-kahwin langsung dapat anak. Jadi bila dapat anak, soalan Sayyidina Muhammad, kita penting anak-anak pasal apa? Sebab anak-anak dapat mendoakan kita bila mana kita masuk dalam kubur esok. Dan dapat menyembahyangkan kita bila mana kita mati esok. Itu dia amat berharga pada orang yang ada anak, dan orang yang tak ada anak, redai, sabar dan taruh harapan meninggi kepada Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengurnia dan Maha Pemberi. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan penaja kita, soalan Sayyidina Muhammad, dalam usahanya untuk mendapat anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.